Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari utara membawa berita, dari selatan membawa utusan, dari timur membawa makmur dan dari barat membawa berkat. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum. Mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, berjumpa lagi kita pada minggu ke-8. InsyaAllah pada siri yang ke-8 juga. Okey, diharapkan semua yang menonton rancangan ini berada dalam keadaan yang baik. Hari ini hari Ahad bersamaan dengan 22 Ogos 2021 yang bertemankan saya Puan Kufaridah Kut Ibrahim, host pada minggu ini. Okey. Okey, mesti semua tertunggu-tunggu. Okey, apakah tajuk-tajuk yang menarik pada minggu ini? Seperti yang minggu-minggu yang lepas, pelbagai topik yang kita telah bincangkan bersama, dan pada minggu ini topik yang kita cuba kupaskan, okey, adalah PDPR. Apa khabar cikgu? Guruku Adiwira. Okey, mungkin ada cikgu-cikgu di sana. Apa khabar semua cikgu? Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, secara menyeluruhnya berlakunya pandemik, okey, and then berlakunya perubahan berdasarkan proses pembelajaran dan pengajaran kita, bukan sahaja kepada guru-guru, malah kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Kita dapat melihat dekat sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, profesional perguruan adalah tunggak utama negara dalam membentuk kemenjadian insan yang cemerlang. Okay. And then guru adalah sebagai pemudah cara pengajaran yang berfungsi sepenuhnya untuk memastikan pencapaian ilmu yang telus dan berkualiti kepada segenap lapisan murid-murid. Daripada situ kita tengok apa yang berlaku, iaitu krisis kesihatan global COVID-19 yang melanda dunia hari ini telah mendatangkan pelbagai impak kepada ekonomi, sosial dan politik, termasuk juga dalam bidang kanak-kanak dan juga bidang pendidikan di Malaysia. Kita dapat lihat di sini di mana Kementerian Pelajaran cuba memahami cabaran-cabaran pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, di mana dia memberikan kebebasan kepada warga pendidik untuk mengaplikasikan keadaan penyampaian PDPR mengikut kesesuaian pada guru dan murid. Itulah topik-topik yang tertanya-tanya. Kenapa kita bagi topik apa khabar cikgu, betul? Kita ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar, guru-guru, tuan-tuan di rumah tentang bagaimana seorang guru menjalankan, menghadapi suasana COVID-19 ini dalam sistem pendidikan yang sangat berbeza. Tetapi kalau dilihat daripada juga dari segi jurang, okey, kita sedar adanya jurang di antara informasi mengenai apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh guru. Dilihat masyarakat berkenaan tegas guru semakin mencabar. Ramai saya tengok tentang statement-statement sekarang cikgu-cikgu semua dalam kehidupan yang sangat stres. Okey, kebetulan minggu ini adalah minggu kemerdekaan. Okey. Dan kita mendapat panel-panel yang sporting, guru-guru yang memang dalam bidang. So mereka pun mengikut juga tema-tema kita pada minggu ini, iaitu Adiwira. Okey, saya kenalkan, saya adalah Cikgu Moni. Walaupun saya bukan Adiwira tapi saya adalah Cikgu Moni dalam watak hari ini. Okey, Cikgu Dolo-Dolo. Okey, sebelum saya buang masa, saya perkenalkan dulu. Saya tunjukkan dulu panel-panel kita punya video, di mana kepada sesiapa yang kenal ini cikgu-cikgu yang hebat. Okey, kita tengok siapakah panel kita yang kedua.
Okey, Cikgu Ahmad Iznan, Guru Prasekolah Pandan Indah, panel kita yang kedua. Okey, mari kita munculkan semua guru-guru kita. Hai cikgu-cikgu, apa khabar? Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kufa dan penonton-penonton semua. Okey, kebetulan kan, inilah panel-panel kita yang sporting. Kebetulan bulan ni adalah bulan kemerdekaan. Tengok karakter seorang guru yang bila kita kata okey Adivira, so ada yang jadi superhero Cikgu Nan, jadi superhero Malaysia dengan Cikgu Fat dengan okey, nanti diorang akan ceritakan kepada kita tentang kostum yang dia pakai. Saya dah cerita dah, saya adalah Cikgu Muni, Cikgu dulu-dulu cerita P. Ramlee sahaja. Okey, mungkin saya bertanya soalan dululah ya. Okey, kepada semua cikgu. Okey, Cikgu Pat, Cikgu Izna, Cikgu Na, Cikgu Nuyo dan Cikgu Razli. Soalan ni biasa yang kita tanya, perkenalkan diri, kenapa memilih bidang kanak-kanak, memilih cikgu, lepas tu mungkin ceritakan sikit lah dah berapa tahun cebur dalam bidang ini dan yang paling penting kenapa pilih kostum ni. Okey? Boleh? Okey, terima kasih Puan Kufa selaku moderator pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak EMI kerana menjemput kami untuk berkongsi apa yang perlu dikongsi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Ahmad Iznan bin Yusof, panggil saya Cikgu Iznan ataupun Cikgu Nan. Okey, sekarang saya menjadi guru prasekolah di Sekolah Kebahasaan Pandan Indah. Saya tak macam Cikgu Nuyul. Cikgu Nuyul tu macam otai lah. Tapi saya ni bawah sikit pada dia. Baru 12 tahun. Ya, saya mendapat pendidikan dari jurusan Ijazah Sarjana Muda, Komunikasi Massa, Penyiaran dari UiTM Shah Alam. Kemudian saya sambung diploma pendidikan KPLI di Institut Pendidikan Guru IPG Sultan Mizan dalam option prasekolah. Sekolah pertama saya posting atau ditempatkan di SK Kaingaran Tambunan Sabah Pedalaman 1 waktu itu. Sekarang dah tak ada dah. Jadi 2010 saya mula ditempatkan di Sekolah Kebahasaan Pandan Indah sehingga sekarang lah. Dan saya juga di daerah Hulu Langat, saya adalah jurulatih utama dalam bidang penghasilan video interaktif untuk PDPR. Itulah serba sedikit tentang saya. Nak cerita pasal kostum saya ke? Cerita sikit. Okey, dia macam Cikgu Nuyu juga tadi lah, kekangan untuk keluar kan daripada lokasi masing-masing. Jadi kita tengoklah apa yang ada dalam almari dalam rumah. Tapi memang saya ni kalau tengoklah belakang-belakang ni ada pelbagai jenis patung, mainan semua. Yang tu ada yang Thanos punya, Star Wars punya, memang tak ada masalah lah nak jadi superhero. Jadi ini saya namakan diri saya berkata Malaysia. Ni kira Malaysia punya lambang lah. Dan ini A ni asli Malaysia. Saya orang asal lah, orang asal Malaysia lah. Orang yang betul-betul warga negara Malaysia. Jadi saya Captain Malaysia. Apa khabar semua? Khabar baik cikgu. Okey, Cikgu Nan boleh berkongsi sikit pada mula-mula berlakunya PDPR? Baik, mungkin kelebihan saya lah. Jadi alhamdulillah saya dipermudahkan urusan saya. Kita setelah diisytiharkan PKP pada 18 Mac tahun lepas tu, memang terkejut lah. Dan kita tak boleh gambarkan macam mana situasinya. Dan seperti dijanjikan pada waktu itu, hanya 2 minggu sahaja. 2 minggu sahaja awalnya. Jadi, waktu pengumuman itu, sekolah dalam situasi cuti penggal pertama. Jadi tak fikir apa-apa. Kami nak tunggu sekolah mengajar macam biasa. Tak tahu apa itu COVID-19 tu, tak tahu apa benda sebenarnya. Jadi pada mulanya saya tak kisahlah, saya tunggu pengumuman seterusnya untuk menanti sekolah kembali beroperasi. Tetapi setelah 2 minggu tu pengumuman disambung lagi. Disambung lagi. Jadi saya kata
tak boleh jadi ni. Tapi itulah sebab saya ni mungkin alhamdulillah lah mungkin ada cikgu tu mengalami situasi yang agak orang kata stres, sedih. Tapi saya ni bahagia-bahagia je. Tak ada yang sehati saya di situ. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia. Satu bahagia je. Tak ada yang sehati pada tu. Sebab mungkin pengalaman saya berlakon dan juga pernah terlibat sama dalam produksi menghasilkan rancangan TV kanak-kanak. Jadi saya rasa this is the time. Ini masanya saya buat video. Apa yang kepakaran saya ada ni. Jadi awal April tu, selepas 2 minggu kita PKP tu, disambung lagi PKP kedua tu, saya tak buang masa, saya terus buat video pertama saya 1 April, saya ingat lagi. Saya buat video pertama saya daripada pengalaman yang saya ada dalam bidang penyiaran. Lagipun saya masih ingat lagi antara 2014 dan juga 2016 dan 2018, saya pernah dipanggil oleh sebuah sekolah swasta untuk membuat penampilan dalam video video PDPR, bukan PDPR lah, video online mereka. Dan saya tanya macam mana cara mereka, waktu itu bukan pandemik lagi, mereka hanya bersekolah 3 hari sahaja, 3 hari saja seminggu, 2 hari tu mereka hanya tengok video. Dan saya lah yang menjadi seseorang yang menampilkan diri dalam video tersebut, mengajar bahasa Melayu dan juga sains. Jadi situlah saya macam terfikir saya buat video macam tu. Jadi pada mulanya betul lah ada kekangan. Tetapi kita seronok kan, kita seronok nak buat video semua, saya memang seronok. Jadi saya buat minggu sekali saya buat video. Video tak perlu complicated. Kita dah tunjuk muka kita sebab ibu bapa dan juga anak-anak nak tengok cikgu dia, rindu cikgu dia. Jadi kita cakap lah hari ni kita nak belajar, minggu ni kita nak belajar apa. So belajar yang pertama saya lagi matematik tambah. So ada unsur-unsur kecilian, humor dalam video tu. Saya dapat maklum balas daripada ibu bapa, mereka melihat berulang kali daripada video itu. Video itulah alhamdulillah lah. Jadi minggu sekali saya buat video. Waktu itu belum ada lagi arahan daripada pihak KPM ataupun GPM atau PUD cara-cara untuk mengajar. Cuma mereka minta untuk menggunakan kreativiti guru-guru untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak lah. Jadi saya tak kedekut ilmu lah pada itu. Alhamdulillah lah. Saya berkongsikan link-link yang pernah saya berlakon sebelum ini dalam grup WhatsApp mana-mana cikgu lah. Dalam grup prasekolah, dalam grup sekolah saya bagi link-link yang saya pernah berlakon dan dekat TVIQ, dekat RTM. Dan juga kebetulan waktu PKP itu satu rancangan kanak-kanak yang 13 episod baru ditayangkan dekat televisyen. Jadi kebetulan jadi saya minta anak-anak saya, anak-anak murid saya lah tengok rancangan tu setiap hari Jumaat dekat saya pukul 10 tengok. Habis tengok je buat tugasan yang diberi. Itu sajalah. Jadi kalau ditanyakan saya, maknanya saya dipermudahkan lah, itulah. Cuma lepas pada itulah saya dijemput oleh pihak JPM untuk berkongsi macam mana untuk membuat video. Tak apa, itu kita cerita lepas ni lah mungkin kan. Kita cerita lepas ni insyaAllah. Pasal apa? Benda sama ke? Pasal saya ni jaringan jaringan memang connection pagi ni agak mencemburui saya lah. Dia macam main apa, peekaboo. Saya keluar masuk ni. Jadi harap Okey semua. Baik, saya agak menarik jugalah apa yang dikongsikan Cikgu Nuyu tu yang last tadi tu. Betul. Kalau dari segi penyiaran ni, kalau kita selalu keluar secara online lah. Kalau internet ke, keluar YouTube ke, anak-anak tu rasa macam dekat dengan kita. Itu impak daripada apa yang membuat untuk bertemu dengan orang nampaknya memang betul-betul ni boleh dengar. Teruskan Cikgu Nan. Inilah cabaran PDPR. Sebab saya pernah tengok Cikgu Nan ada assistant dalam kelas. Cikgu Nan. Harap-harap Cikgu Nan. Okey. Saya beritahu cara-cara saya dalam membuat PDPR lah.
Jadi yang dikongsikan mereka buat sepanjang online kan, live. Jadi saya nak beritahu dari segi offline lah. Saya pendekatan saya akan libatkan sekali ibu bapa dalam video tersebut. Saya lebih banyak kepada video lah. Jadi contoh saya akan buat video pembelajaran. Saya akan bagi saya akan bagi tugasan dalam video tersebut. Dan selalunya video itu saya akan libatkan sekali ibu bapa sekali. Di YouTube sekolah prasekolah kami, itu Perapi TV. Boleh tengok dalam video. Okey, saya dah tengok kamera. Dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Baik. Saya, yang ni soalan tadi juga ya? Saya dah sama. Tak berubah lagi. Okey, tak apalah. Saya terus straight to the point lah. Jadi cara pendekatan saya selama PDPR, betul lah saya akan buat pendekatan secara online dan juga offline. Baik, jadi kalau online, kita guna macam Cikgu Noyul lah. Mungkin cikgu lain juga, kita guna Google Meet. Okey, jadi bila Google Meet tu, saya pada hari pertama Google Meet tu, saya dah buat kod dah. Sebenarnya kod tu adalah untuk mengawal anak-anak supaya mereka kekal dengan kod tersebut. Contoh, apabila saya masuk, contoh saya kata, okey baik, diam 1 minit, mereka perlu tutup mikrofon, mute. Okey, tadah tangan, mereka buka speaker dan mereka buka mikrofon dan mereka baca doa. Jadi dia automatik, dia tak ada gangguan dah. Okey, apabila habis je, diam 1 minit, dia tutup balik. Okey, sepanjang pembelajaran itu, hanya saya seorang saja bercakap. Undang-undang, saya beritahu undang-undang, peraturan. Macam di sekolah, kita dah beritahu. Peraturan dia macam mana. Masuk sekolah sampai pagar saja. Bye ayah, bye mak. Okey, salam-salam, jalan masuk ke sekolah. Tapi kita kena buat undang-undang sepanjang PDPR. Jadi benda pertama saya tekankan pada minggu pertama ialah undang-undang sepanjang PDPR. Okey, itu yang pertama lah. Ada kod. Itu tip pertama, kod. Yang ada kedua, undang-undang. Ya, undang-undang dan juga peraturan. Okey. Jadi yang keduanya, saya akan membuat, sebab kita sekarang ni, kita tak boleh aplikasikan cara mengajar seperti dalam kelas. Itu semua kita sudah maklum lah. Jadi saya membuat pembelajaran tu dekat telefon. Macam boleh dengar ke? Boleh. Jelas cikgu. Cikgu? Okey. Nampaknya kita kena betul-betul mencerumbui kan. Cemburu betul internet ni dengan Cikgu Isnan ni. Okey. Cikgu Nan dah masuk. Kita try Cikgu Nan dulu boleh? Cikgu Nan ada? Ada. Okey, saya tunjuk Cikgu Nan dulu ya. Assalamualaikum. Kita akan belajar tentang nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor ni ada banyak. 6, 7, 8, 9, 10. Nombor ni ada banyak. 11, 12, 13, 14, 15. Nombor ni ada banyak. 16, 17, 18, 19, 20. Nombor ni ada banyak. Tapi kali ini kita cuma akan belajar nombor 1 hingga 10. Allah, cikgu banyaklah cikgu, 1 hingga 10. Boleh tak kurangkan cikgu? Boleh. Nombor ni boleh tawar-menawar.
Cikgu Nan. Okey. Alright. Okey, boleh Cikgu Nan? Soalan tu, Boleh. soalan. Okey, okey. nombor boleh tawar-menawar gitu. Okey, adakah Cikgu Nan mengamalkan main gitar dalam kelas and then pandai buat magic dalam kelas? Masih mengamalkan method tu ke dalam teaching and learning? Dalam PDPR. Ya. Okey, baik. Seperti saya cakap tadi sebelum terputusnya tu, cara yang PDPR ni dia tak sama dah dengan apa yang kita tunjukkan dalam kelas. Jadi itu yang saya cakap tadi. Benda pertama saya buat ialah membuat peraturan tu kod. Yang kedua, maaf hilang tadi kan. Okey, yang kedua tu sebenarnya saya kita dah guna macam ibarat online macam ni. Saya secara komunikasi tu saya buat lebih kepada kita bersembang-sembang macam sembang dengan anak-anak kita. Kita bercakap dengan kawan-kawan kita dan juga kita buat macam live Facebook yang jual-jual tu. Okey hari ni cikgu ada barang. Okey kita lock macam tu. Jadi mereka seronok. Ya. Contohnya saya buat macam ni, aktiviti. Saya selalunya akan tunjuk aktiviti gambar lah. Gambar. Okey, contoh hari ni cikgu nak ajar tentang buah-buahan. Jadi saya tunjuk gambar apple. Jadi ada 3 perkataan. Saya akan tunjuk, saya buat grafik lah. Ini perkataan, ada gambar perkataan nanas, apple dan juga tembikai. Contoh. Jadi saya akan panggil seorang. Dia memang diam-diam. Tapi dia orang macam nampak agak gerak kan. Dia diam sebab dia tahu dah kod dia. Selagi cikgu belum panggil nama, anda semua tutup atau ataupun mute. Dia akan angguk-angguk dia buat best macam tu. Okey, jadi mereka tak sabar untuk dipanggil. Tapi memang alhamdulillah setiap kali PDPR nama mereka akan dipanggil juga sebab nak dengar suara kan. Okey, bila panggil seorang nama itu mereka akan cuba teka. Okey, ini gambar apple ke, gambar nanas ke atau gambar tembikai. Ini contohlah Baik. Bila cikgu jawab barang ni. Okey, saya rasa ni apple lah cikgu. Okey, apple. Cikgu lock. Okey cikgu, saya lock cikgu. Ini apple. Okey, lepas tu saya tanya lagi. Okey, ada siapa nak buat bidaan? Macam beat kan? Oh, beat suara. Cikgu, saya rasa nanas lah. Macam tu contoh. Dia macam kita buat live Facebook. Jadi bila macam tu, jadi murid-murid macam boleh nampak lah excitednya. Boleh panggil mak dia apa semua dia tengok juga. Jadi bila akhir hujung tu, okey masa dah habis jawapan dia kita lock apple. Jadi mereka seronok macam tu. Jadi komunikasi dia tu tak boleh macam dalam kelas lah. Saya tak boleh buat magic, saya tak boleh main gitar. Boleh tu boleh kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat macam tu boleh. Tapi saya tak buat lah untuk PDPR saya sebab saya menggunakan video. Sebab banyak sangatlah video saya menyanyi ni. Saya cuba tayang video sahaja. Sebenarnya saya ada tanya jugalah ibu bapa dan anak-anak prasekolah saya. Awak lebih suka cikgu buat video ke atau buat online Google Meet? Saya nak video cikgu. Majority. Sebab apabila saya ibu bapa, mereka kata video cikgu ni alhamdulillah lah boleh menarik perhatian mereka untuk menyiarnya berulang-ulang kali. Seperti contoh tadi tu, kita buat macam happy-happy, gembira-gembira. Itu yang pendek tu, sebenarnya panjang lagi dalam 2 minit. Cuma saya tunjuk yang pendek lah. Jadi setiap hari, saya akan tunjuk video-video tu, mereka akan seronok dan tengok. Dan saya, aktivitinya lebih kepada penghasilan video. Sebab ibu bapa dah tahu saya ni, ialah pelakon lah walaupun tak popular kan. Tapi saya pelakon lah. Ya. Mereka nak berlakon juga. Mereka ibu bapa pun nak berlakon, anak-anak pun nak berlakon. Jadi ada setengah hasil tu saya bagi task atau tugasan kepada anak-anak. Ibu atau ayah pun terlibat juga dalam video tu. Jadi adalah aktivitinya. Mereka peluk bapa, kalau lambat okey, saya abah kepada di si Polan ni. Okey, eja abah. Dia punya A-B-S abah. Jadi dapat video tu, saya edit cantik, keluar kat YouTube, mereka gembira sebab video tu cantik edit. Kenangan mereka sewaktu berada di prasekolah. Macam itulah pendekatan saya lebih kepada video lah. Video interaktif. Jadi kalau penulisan itu adalah tugas saya yang sampingan daripada video tersebut. Alhamdulillah tak putus. Alhamdulillah cikgu. Tapi menarik ya cikgu bila cikgu gunakan idea macam kita live jual barang dalam
Facebook kan. Log Ya. saya pun boleh guna untuk kelas saya ni mengajar orang-orang dewasa ni. Tak terfikir pula kan. Okey, hari ni kita akan ni log barang. Buat bidaan lah, bidaan. Buat bidaan. Macam bidaan. Okay, that's a kreatif yang cikgu, sebab cikgu pun memang performer kan. Okay, so daripada situ kita nampak cikgu memang kreatif in term of idea-idea. So cikgu-cikgu di luar mungkin boleh buat teknik-teknik ni. Kita banyak dah dapat daripada cikgu Nurul, daripada cikgu Pat kan, daripada cikgu Iznan. Okay, tentang bagaimana dia orang menjalankan, okay, menjalankan aktiviti PDPR secara online untuk menarik. Saya sukalah yang Cikgu Nan buat tu. Kita buat bidaan. Okey, nanti saya try satu topik saya buat bidaan. Okey. Cepat kata-kata terakhir Cikgu Nan untuk cikgu-cikgu superhero. Alright, senafas lagi. Saya cakap senafas lagi. Okey, kepada guru-guru, sekarang ni adalah suasana pandemik. Dia tidak ada dah istilah guru baru atau guru lama sebenarnya. Semua sedang belajar perkara yang baru. Jadi tak perlu risau. Jadi sekarang adalah musim atau senario, situasi yang kita sama-sama belajar benda baru untuk kita explore benda-benda baru. Ini adalah masanya kita explore YouTube, kita explore pelbagai apps seperti video editor, TikTok macam Cikgu Ras tu. Tak perlu risau. Apa yang penting sekarang, ilmu itu sampai kepada anak-anak mengikut apa yang mereka mahu. Dan kita kena belajar sentiasalah. Yang lama tanya yang baru tanya yang lama. Tak ada masalah. Apa yang penting kita boleh menyampaikan ilmu pada anak-anak itu selagi kita mampu. Itu saja, tak perlu risau apa-apa. Dan kita boleh lihat sekarang ni situasi tak macam tahun lepas, ibu bapa pun dah mula boleh adaptasikan situasi itu. Seperti kita juga cikgu dah pandai dah berguna aplikasi online. Itu saja. Good luck kepada semua bakal-bakal guru dan juga guru-guru, tak kira baru atau lama. Kita teruskan perjuangan kita. Kita ada tanggungjawab sampaikan ilmu dengan apa jua kudrat yang kita ada. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Okey, bersemangat. Nak hujung-hujung elok pula internet dia kan. Dia cemburu tengah-tengah tu. Okey, so inilah kekangan yang selalu dihadapi oleh Cikgu Nan. Okey, sekali lagi pihak Early Childhood minggu ini mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sanggup nak join kita punya session untuk minggu ini, iaitu apa khabar guru. Nampaknya jawapan-jawapan daripada guru semua happy-happy belaka kan Cikgu Nan? Happy belaka. Okay, so on behalf kepada semua yang menonton rancangan ini, insyaAllah seperti biasa saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan daripada kami pihak MI. Okay, and then insyaAllah pada minggu depan kita akan bersua lagi di masa yang sama, topik-topik yang lebih menarik. Okay, dan juga sebelum itu, ini adalah lagu khas yang dinyanyikan oleh Cikgu Halim kepada guru-guru kita sempena Hari Merdeka dan juga kepada ada anak murid dia antara kalangan-kalangan kita ni. Okay, kita saksikan video tersebut dan kita akan endkan session ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Thank you Kufa. Thank you Kufa and team. Thank you. Aku mengenal huruf, aku mengenal nombor, semua ku faham kerana darimu, guru kau mendidikku. Aku mengenalimu yang mendewasakan aku. Ilmu di dada
kenal kawan riang gembira, kau yang menceriakannya. Walaupun susah, nakal dan lemah, tugasmu tak pernah jemu. Aku mengenal kamu, ikon dalam hidupku. Semoga di kau dimudahkannya, jasamu kekal selamanya. Guru, kaulah hiroku. Guru, kaulah hiroku. Dibawakan khas untuk Anda oleh EMI.